وأعمالنا في أعمالهم وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam ini menyambung pengajian kitab Tafsir Juz'u Ammah karangan Syekh Jama'in Abdul Murad Sumatera Barat. Jadi kita sambung di muka surat 12 Suratul Nazi'at. Kita masuk dalam perbahasan surah yang baru, pentafsiran surah yang baru, surah An-Nazi'at. Suratul Nazi'at, surah Al-Makkiyah, surah yang ke-79 dalam Al-Quran dan mempunyai 46 ayat. Jadi Suratul Nazi'at, surah Makkiyah. Suratul Al-Makkiyah kebiasaannya menceritakan tentang keesaan kepada Allah, menceritakan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, menceritakan tentang hari kiamat, dalil yang menunjukkan di atas manusia itu akan dibangkitkan kembali. Jadi kebiasaan surah Al-Makkiyah itu perbahasannya sekitar itu. Seperti mana perbahasan surah An-Naba menceritakan tentang dibangkitkan kembali manusia daripada kubur. Baik, surah An-Nazi'at Makkiyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa Fal-mudabbirati amra. Jadi sebagaimana yang kita maklum dalam kitab ini, dia menulis angka di hadapan, ayat itu kemudian. Kalau kata ayat yang pertama itu wan nazi'atu gharqa, berbeza dengan dalam yang kita baca Al-Quran biasa, nombor 3 letak di belakang. Wan nazi'ati gharqa, demi bintang-bintang yang berjalan secepatnya. Wan-nasyitati nashta, dan demi bintang-bintang yang berpindah-pindah sesempurnanya dari satu burus ke burus yang lain. Di sini pengarang rahimahullah dia agak berbeza daripada kebanyakan mufassirin. Kerana apa? Kerana kalau kita buka dalam kitab tafsir Al-Jalalain, tafsir As-Sa'di dan sebagainya, mereka tidak menterjemahkan ataupun mentafsirkan An-Nazi'at sebagai bintang. Di sini An-Nazi'at bintang, An-Nashitat bintang, As-Sabihat bintang, As-Sabiqat bintang, Al-Mudabbirat bintang semua. Kebanyakan mufassirin ahli tafsir mengatakan An-Nazi'at, An-Nashitat, As-Sabihat sampailah Al-Mudabbirat itu semua adalah malaikat. Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat. Adapun di sini pengarang dia berlaku mengikut pendapat ulama yang mengatakan An-Nazi'at itu adalah bintang. Kerana ulama berlaku khilaf, berbeza pendapat dalam menafsirkan An-Nazi'at, An-Nashitat, As-Sabihat, As-Sabiqat, Al-Mudabbirat. Ada beberapa pendapat, kalau kita hinggakan mungkin sampai 5 pendapat ataupun 6. Yang masyhur kebanyakan ulama mentafsirkan sebagai malaikat. An-Nazi'atu naz'a, malaikat yang mencabut nyawa orang kafir sebagai cabut yang keras. Itu tafsir yang biasa kita baca. Buka Al-Quran, tengok tafsir yang biasa kita baca, An-Nazi'atu naz'a, bermaksud malaikat yang mencabut nyawa orang kafir sebagai cabut yang keras.
An-nasyitati nashta, malaikat demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan halus lemah lembut. As-sabihati sabha, malaikat yang turun ke bumi. Fas-sabiqati sabqa, malaikat yang berlumur-lumur untuk memasukkan orang mukmin ke dalam syurga. Fal-mudabbirati amra, malaikat yang mentadbir urusan dunia. Iaitulah 4, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil, ketua bagi malaikat. Itu tafsir yang biasa kita baca. Di sini dia berbeza. Dan perbezaan itu ada marajih, ada tempat ambilan kerana dia mengikut pendapat di antaranya Imam Al-Hasan dan sebagainya. Baik. Wan nazi'ati gharqa, demi bintang-bintang yang berjalan secepatnya. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang. Nanti dia akan membahaskan tentang Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang. Terkadang Allah Ta'ala bersumpah dengan negeri, terkadang Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, terkadang Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari, wasyamsi wa duhaha dan sebagainya. Nanti dia akan ceritakan lebih lanjut tentang sebab apa Allah Ta'ala bersumpah dengan segala benda tersebut. Di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang yang berjalan dengan secepatnya. Ayat kedua, wan nasyitati nashta, dan demi bintang-bintang yang berpindah-pindah sesempurnanya dari satu buruj ke buruj yang lain. Dalam Al-Quran, dalam suratul Buruj, Allah Ta'ala berfirman, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai buruj. Buruj ini maksudnya apa? Kalau dalam bahasa Inggris namanya zodiak. Kita dalam bahasa Arab ataupun dalam ilmu Islam dinamakan sebagai al-buruj. Buruj ini beberapa kelompok bintang bila disatukan menjadi sebuah gambar. Ya, contoh asad. Asad itu bila kita cantumkan bintang itu berbentuk seperti singa. Nah, kalau dalam bahasa orang putih panggil Leo. Jadi buruj keseluruhan itu mempunyai 12 buruj. Hamal, Thawr, Jauza, Sarqan, Asad, Sumbulah, Mizan, Aqrab, Qaus, Jadai, Dalun, Hud. 12 bintang semuanya, 12 buruj semuanya. Dan dikisahkan katanya ketika Syekh Abdullah Fahim menetapkan tarikh kemerdekaan Indonesia, ketika itu matahari berada pada buruj Mizan, buruj dacing, berbentuk dacing. Mizan itu dacing. Jadi buruj semuanya ada 12 buruj. Bahasa Arab, Hamal, Thawr, Jauza, Sarqan, Asad, Sumbulah, Mizan, Aqrab, Qaus, Jadai, Dalun, Hud. Hud itu Pisces. Ya, itu berbentuk ikan. Beberapa kelompok bintang kalau kita corakkan dia berbentuk ikan. Tujuannya apa? Supaya mudah untuk kita kenal pasti matahari sekarang berada pada buruj mana. Kalau sekarang contoh matahari berada pada buruj Aqrab. Ya, akan datang dia berpindah kepada buruj yang lain, buruj Thawr, akan datang dia berpindah kepada buruj Jauza dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang yang berpindah sesempurnanya dari satu buruj ke buruj yang lain. Buruj ini ibarat tempat yang difardukan, yang ditakdirkan oleh para ulama untuk mengetahui kedudukan matahari semasa. Apakah berada pada buruj sekian-sekian ataupun buruj sekian. Kerana buruj itu terbagi pada dua. Ada buruj utara dan ada buruj selatan. Jadi kedudukan matahari pada buruj sesuatu buruj itu boleh kita mengagak keadaan cuaca semasa. Jadi itu bahasan yang panjang, perbahasan dalam ilmu falak ataupun astronomi. Di sini Allah Ta'ala berfirman, dan demi bintang-bintang yang berpindah-pindah sesempurnanya daripada satu buruj ke buruj yang lain. Bintang yang berpindah daripada satu buruj ke buruj yang lain itu namanya bintang as-sayyaratus sab'ah, kawakibus sayyarah as-sab'ah, ataupun kita panggil bintang 7. Bulan, matahari, Zuhal, Mushtari, Zuhrah, apa lagi, Aqarid, dan sebagainya. 7 bintang, 7 bintang yang berjalan. Bahasa sekarang dinamakan sebagai planet. Dan demi bintang-bintang yang berpindah-pindah sesempurnanya dari satu buruj ke buruj yang lain. Dan demi bintang yang berjalan cepat di lapangan hawa. Yang dimaksudkan dengan di lapangan hawa itu adalah orbit, ataupun dalam bahasa Arab dinamakan sebagai falak.
Ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman was-sabihati sabha. Sabihati sabha bermaksud demi bintang-bintang yang berjalan cepat di lapangan hawa, yakni bintang yang berjalan di orbitnya sendiri ataupun di falaknya sendiri. Fasabiqati sabqa, dan maka demi bintang-bintang yang terdahulu sesempurnanya dalam perjalanannya. Apa maksud? Perjalanan bintang itu berbeza. Semakin dekatnya dengan bumi, maka semakin cepat perjalanannya. Bulan lebih cepat perjalanannya berbanding matahari. Kerana apa? Kerana bulan berada pada langit yang pertama, matahari berada pada langit yang keempat. Ini kita berdasarkan thariqah ataupun mazhab yang dipakai oleh kebanyakan mufassirin. Kerana ada perbezaan pendapat. Mengikut mazhab Batlimus, bumi sebagai taksi alam, matahari mengelilingi bumi, dan matahari berada pada langit yang keempat, bulan berada pada langit yang pertama. Itu mazhab Batlimus. Itulah yang dipakai kebanyakan ulama Islam, di antaranya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan sebagainya, Al-Farabi dan sebagainya. Dan itulah pendapat yang dipakai oleh kebanyakan mufassirin, yakni menjadikan bumi sebagai markas alam. Maka segala 7 bintang itu berjalan mengelilingi bumi. Adapun yang kita gunakan sekarang di sekolah itu pendapat Copernicus ataupun pendapat Pythagoras. Dia mengatakan bahawasanya matahari sebagai paksi alam, bumi berjalan mengelilingi matahari. Jadi ada perbezaan pendapat. Tapi kalau kita membaca kitab tafsir, kebanyakan mereka menggunakan pendapat Batlimus. Dan di sini pun menggunakan pendapat Batlimus, menjadikan bumi sebagai markas alam. Matahari pusing kelilingi bumi. Jadi isu lah ni kan. Ada 2 mazhab. Ada 2 mazhab. Mazhab Batlimus dan mazhab Pythagoras dan Copernicus. Baik. Nanti akan datang mungkin ditafsirkan secara terperinci. Fasabiqati sabqa, itu ayat yang keempat. Maka demi bintang-bintang yang terdahulu sesempurnanya dalam perjalanannya. Demi bintang-bintang yang terdahulu sesempurnanya dalam perjalanannya. Langit yang pertama namanya bintang bulan. Jadi bulan yang paling cepat mengelilingi bumi. Langit yang kedua Atarid. Langit yang ketiga Zuhrah. Langit yang keempat Syams, matahari, dan sebagainya. Jadi bintang itu ada yang terdahulu, ada yang cepat pergerakan dia mengelilingi bumi, dan ada yang agak lambat. Yang paling lambat adalah Zuhal, kerana dia bintang yang ketujuh. Ini kita dasarkan tafsiran kebanyakan ulama mufassirin. Ada pun sekarang planet dikatakan 9 atau 10. Itu yang sekarang. Maka demi bintang-bintang yang terdahulu sesempurnanya dalam perjalanannya. Fal mudabbirati amra, maka demi bintang-bintang yang mentadbirkan urusan alam. Kalau kita baca secara zahir, kita akan kata mana boleh gitu. Bukan bintang yang mentadbirkan urusan alam. Allah lah yang mentadbirkan urusan alam. Ini secara majazi. Bintang yang mentadbirkan urusan alam, dia cakap secara majazi. Maksudnya apa? Waktu kita sesuaikan dengan pergerakan matahari. Jadi seolah-olah matahari itulah yang mentadbirkan, seolah-olah, bukan secara hakiki. Akan datang dibahas secara panjang. Adapun pentafsiran kebanyakan ulama mengatakan fal mudabbirati amra, yakni malaikat-malaikat yang mentadbir urusan dunia. Yaitulah 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Yauma tarjufur rajifah, itu ayat yang ke-6. Yauma tarjufur rajifah, pada hari yang bergoncang bumi dan isinya. Yang dimaksudkan dengan ar-rajifah itu adalah tiupan sangkakala yang pertama, an-nafqatul ula. Akan datang disebutkan tatba'u ar-radifah. Ar-radifah itu adalah tiupan sangkakala yang kedua. Cuma ditafsirkan begini. Yauma tarjufur rajifah, pada hari bergoncang bumi dan isinya. Yang dimaksudkan bergoncang bumi dan isinya adalah ketika ditiupkan sangkakala yang pertama. Habis binasa semua. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-7, tatba'uhar radifah, diiringi akan dia akan goncangan
bumi dan isinya oleh goncangan langit dan isinya. yakni dinamakan sebagai ar-radifah. Ar-radifah itu bermaksud tiupan sangkakala yang kedua. Jadi ar-radifah tiupan sangkakala yang pertama, ar-radifah tiupan sangkakala yang kedua. Ma bainan nafqataini arba'una, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ma bainan nafqataini arba'una, di antara dua tiupan itu 40. Nabi tak sebut 40 hari ke, ataupun 40 bulan ke, ataupun 40 tahun ke, ataupun 40 abad. Tapi kebanyakan ulama mengatakan 40 hari. Cuma hari di hari akhirat berbeza dengan hari kita di dunia. Di dunia kita sehari 24 jam. Hari di akhirat satu hari bersamaan dengan 1000 tahun. Jadi berbeza. Jadi Allah Ta'ala berfirman, pada hari digoncangkan bumi dan isinya. Ini ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, diiringi akan dia oleh goncangan langit dan isinya. Yakni diiringi selepas daripada tiupan sangkakala yang pertama, ditiup sangkakala yang kedua. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan manusia daripada kubur. Tiupan pertama mematikan semua manusia, tiupan kali yang kedua dibangkitkan daripada kubur. Sebab tu kita kata ayat Makiyah itu kebiasaannya menceritakan tentang keesaan Allah, kerasulan Nabi Muhammad, cerita tentang hari kiamat, cerita tentang dibangkitkan kembali, masuk neraka syurga dan sebagainya. Segala hati, qulubun yawma idzin wajifah. Ayat yang ke-8 daripada surah An-Nazi'at. Segala hati di hari itu ketakutan, berada dalam ketakutan, tak berani langsung. Qulubun yawma idzin wajifah. Segala hati di hari itu, yakni pada hari kiamat, ketakutan, berada dalam ketakutan. Absaruha khashi'ah. Segala mata tunduk dan hina. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Berkata mereka itu, golongan kafir, adakah kami dikembalikan dalam hidup pertama? Ini Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan orang kafir ketika di dunia. Ketika mana orang Islam menceritakan tentang peristiwa dibangkitkan kembali, mereka istihza. Maksudnya mengolok-olok, mengejek. Adakah kami dibangkitkan kembali? Dalam perkataan dan nada yang mengolok-olok. Berkata mereka itu orang kafir, yakni mereka berkata di dunia secara mengolok-olok di atas apa yang disampaikan Nabi kepada mereka. Kejadian pertama, kejadian seperti mana mereka di dunia. Aidza kunna izaman nakhirah. Mereka datangkan hujah, secara hujah akal. Bolehkah kami dikembalikan sedangkan kami dah binasa, berkecai, tulang kami dah kecai. Aidza kunna izaman nakhirah. Itu ayat 11. Adakah bila kami sesudah menjadi tulang yang hancur dan bercerai-cerai, kami boleh dibangkitkan kembali? Kerana memang orang kafir itu menafikan ataupun ingkar apa yang disampaikan Nabi daripada hari pembalasan, dibangkitkan kembali dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala menghikayatkan dalam ayat yang ke-11 ini, mereka berhujah kepada golongan muslimin. Adakah bila kami sudah jadi tulang yang hancur, boleh dibangkitkan? Kita tengok dalam surah Yasin. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Siapakah yang boleh mematikan, menghidupkan kembali tulang ini sedangkan tulang ini dah binasa? Mereka menggunakan hujah akal, logik. Allah Ta'ala tidak dibatasi dengan logik. Qalu tilka idzan qarratun khasirah. Mereka berkata, yakni mereka orang kafir yang ingkar dibangkitkan kembali, yang demikian sebenarnya kembali yang rugi. Yakni kalau kami boleh dibangkitkan kembali, kami rugi. Cakapan secara mengolok-olok, mengejek. Qalu tilka idzan qarratun khasirah. Mereka berkata, orang kafir berkata, yang demikian, yakni dibangkitkan kembali itu kalau sebenarnya berlaku, sebenarnya yakni kalau sebenarnya berlaku, kembali yang rugi. Yakni kami kembali dalam keadaan rugi kerana kami akan dimasukkan ke dalam
neraka. Mereka tidak mengaku, tapi mereka berkata secara istihza, mengolok-olok. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah. Ayat ke-13 dan ayat yang ke-14. Maka hanya teriak tiupan yang satu, maka tiba-tiba mereka di atas bumi yang putih, yakni berada pada padang mahsyar. Karena padang mahsyar itu bumi yang dikembalikan, bumi yang dijadikan oleh Allah sebagai bumi yang baru. Sebagai bumi yang baru. Sebagian ulama bumi fiddah, bumi yang diperbuat daripada perak. Sebagian mengatakan padang mahsyar itu berada di negeri Syam. Tapi bukan Syam sekarang, Syam yang ditukar dengan tanah yang baru, yang tidak pernah berlaku dosa di atasnya. Baik, itu terjemahan daripada ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-14. Di situ Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang di langit, dan Allah Ta'ala menghikayatkan kepada kita perkataan orang kafir ketika mereka di dunia. Mereka berkata secara mengolok-olok. Tafsirnya, tafsir daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yang tadi kita baca hanyalah semata-mata terjemahan. Ada perbezaan. Tafsir dan terjemahan, itu ada perbezaan. Terjemahan itu hanya menerjemahkan, mengalihkan bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Itu terjemah. Tafsir menghuraikan. Tafsirnya begini. Kita bertemu dalam Al-Quran yang mulia. Sering kita bertemu dalam Al-Quran. Beberapa macam perkataan qasam. Qasam ini maksudnya apa? Sumpah. Allah Ta'ala sering bersumpah dalam Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran di situ. Di sini wan nazi'ati gharqa. Kalau kita ikut pendapat di sini, Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang. Kalau kita mengikut pendapat yang kebiasaan ulama mentafsirkan, Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat dan sebagainya. Kita bertemu, yakni kita sering bertemu dalam Al-Quran yang mulia, beberapa macam perkataan qasam. Qasam ini maksudnya apa? Yaitu kalimah-kalimah sumpah yang dipakai untuk bersumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kita bertemu Allah bersumpah dengan nama waktu. Contoh dalam Al-Quran, wasyamsi wadduhaha wal laili idza saja. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu, masa. Wasyamsi wadduha wal laili idza saja. Itu Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam. Ada dengan nama tempat. Terkadang Allah Ta'ala bersumpah dengan nama tempat. Contoh dalam surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Hadzal baladil amin bermaksud Mekah. Allah Ta'ala bersumpah dengan negeri Mekah. Jadi terkadang Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, terkadang Allah Ta'ala bersumpah dengan nama tempat, contoh di Makkahul Mukarramah. Terkadang Allah Ta'ala bersumpah dengan wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Turi sinin bermaksud Tur Sina di Mesir, tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkadang Allah Ta'ala bersumpah dengan nama waktu, terkadang Allah Ta'ala bersumpah dengan nama tempat dan sebagainya. Terkadang Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang, terkadang Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat dan sebagainya. Dan ada dengan nama benda, dan ada dengan nama-nama benda yang bermacam-macam. Bila kita perhatikan pada tiap-tiap perkataan Allah dengan bersumpah itu, nescaya tahulah kita bahawa Allah bersumpah itu dengan sesuatu yang diingkari oleh manusia. Sebab Allah Ta'ala bersumpah dengan nama bintang, sebab Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari, sebab Allah Ta'ala bersumpah dengan bulan dan sebagainya. Yang pertama, Allah Ta'ala bersumpah itu dengan sesuatu yang diingkari oleh manusia atau dipandang hina oleh manusia. Mungkin manusia memandang hina pada matahari, maka Allah Ta'ala bersumpah dengan nama matahari. Mungkin manusia memandang hina Makkahul Mukarramah, maka Allah Ta'ala bersumpah dengan nama Makkahul Mukarramah. Wa hadzal baladil amin. Mungkin manusia memandang hina kepada Tur Sina, maka Allah Ta'ala bersumpah dengan nama Tur Sina. Kerana manusia itu tidak menghiraukan faedahnya dan lupa sahaja memetik perhatian daripada hikmah-hikmah dan rahsia-rahsia Allah padanya.
Jadi kita mengambil perhatian kepada bintang-bintang, matahari dan sebagainya bukan sebagai untuk disembah, tapi kita nak menghayati kebesaran Allah yang ada pada matahari dan sebagainya. Itu sebagai dalil yang menguatkan untuk akidah kita. Kadang-kadang manusia berlebih-lebihan kepercayaan tentang sesuatu sehingga keluar daripada duduknya sesuatu itu yang sebenarnya. Kadang-kadang manusia itu terlampau memandang tinggi matahari sehingga mereka menyembah matahari. Nah, kalau Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari, Allah Ta'ala menceritakan matahari itu hanyalah sebagai hamba, sebagai makhluk. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu itu. Nyatalah bahwa Allah bersumpah dengan sesuatu ada untuk menetapkan akan adanya pada hati orang-orang yang mengingkari adanya. Nyatalah bagi kita bahwa Allah bersumpah dengan sesuatu itu. Sebagai contoh, Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu malam. Di antaranya Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha kerana manusia lalai daripada waktu duha. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu malam kerana manusia lalai mengerjakan ibadah pada waktu malam dan sebagainya. Jadi di sini nyatalah bahwa Allah bersumpah dengan sesuatu itu ada untuk menetapkan akan adanya pada hati orang-orang yang mengingkari adanya. Untuk menetapkan, menyabitkan dalam hati bahawasanya benda itu ada dan itu adalah makhluk Allah. Dan perhatikanlah untuk menghayati keagungan Allah, kebesaran Allah pada benda itu. Ada untuk penerangkan besar dan mulianya pada hati orang-orang yang memandang hina dan rendahnya. Ada untuk membangunkan perhatian orang-orang lain. Di sini dibahagikan. Allah Ta'ala bersumpah yang pertama untuk memberitahu kepada orang yang ingkar bahawasanya benda itu ada. Yang kedua, Allah Ta'ala bersumpah kerana nak menyatakan benda itu mulia di sisi mereka yang memandang hina kepada benda tersebut. Yang ketiga, ada untuk membangunkan perhatian yang lalai daripada memerhatikan dan memetik hikmah Allah pada sesuatu itu. Contoh, Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang di langit. Itu sebagai satu isyarat supaya kita perhatikan keagungan Allah yang ada pada bintang-bintang tersebut. Bagaimanakah bintang-bintang itu boleh berjalan sendiri? Bagaimanakah bintang-bintang itu boleh berjalan dengan tidak ada enjin dan sebagainya, sebagai contoh. Ada pula untuk membalikkan kepercayaan orang-orang yang salah kepercayaannya terhadap sesuatu itu. Di antara maksud Allah Ta'ala bersumpah itu adalah untuk membalikkan kepercayaan. Contoh mereka yang menyembah matahari. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari untuk membalikkan kepercayaannya supaya dia menganggap matahari itu hanyalah semata-mata makhluk Allah. Tidak mempunyai kuasa dan dia bukan mentadbir alam sebagai Tuhan. Tidak. Lihatlah Allah bersumpah dengan Yaumul Qiyamah dalam suratul Buruj. Wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Di situ Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat. Maksud dia apa? Allah Ta'ala nak memberitahu kepada orang yang ingkar bahawasanya kiamat itu pasti ada, pasti akan berlaku. Allah bersumpah dengan Al-Quran. Allah bersumpah dengan Yaumul Qiyamah, hari kiamat, dan Allah bersumpah dengan Al-Quran dalam surah Yasin ayat keempat. Dalam surah Yasin ayat kedua. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran untuk penetapkan dan pentahqiqan. Pentahqiqan bermaksud untuk mengesahkan bahawasanya Al-Quran itu daripada Allah, bahawasanya hari kiamat itu pasti akan berlaku. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat dan Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran sebagai penetapan dan sebagai untuk pentahqiqan, sebagai untuk mengesahkan bahawasanya sungguh-sungguh hari kiamat itu akan terjadi dan akan berlaku dan tidak dapat menghindar daripadanya. Setiap manusia pasti akan berhadapan dengan hari kiamat, itu pasti. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat. Dan bahawa sungguh-sungguh Quran itu kalam Allah. Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran sebagai satu isyarat, pemberitahuan, penetapan, pentashihan bahawasanya Al-Quran itu memang daripada Allah,
bukan tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat disyaki lagi, dan bahawa sungguh-sungguh Quran itu kalam Allah, tidak dapat disyaki, diragui lagi. Bersumpah dengan yaumul qiyamah, contoh pada zaman Nabi, mereka mengatakan Al-Quran itu daripada Nabi Muhammad. Maka Allah telah bersumpah dengan Al-Quran sebagai satu isyarat bahawasanya Al-Quran ini memang daripada Allah, bukan daripada tulisan Nabi Muhammad. Bersumpah dengan yaumul qiyamah dan Quran juga untuk membesarkan dan memuliakan. Allah Ta'ala bersumpah dengan Quran, Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat, itu menunjukkan bahawasanya hari kiamat itu mulia. Al-Quran itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelasnya pada hari kiamat itu terjadi bahagia dan keuntungan yang tidak ada contohnya, dan tidak putus-putus, sentiasa. Mereka yang kekal dalam neraka sentiasa akan dapat azab. Mereka yang kekal dalam syurga pasti akan sentiasa mendapat nikmat pada hari kiamat. Cuma contoh kalau kita bersumpah, kalau Arab dia bersumpah ni mainan dia, Allah itu dia mainan dia, walaupun bohong. Jadi tujuan dia bersumpah untuk apa? Untuk kata benda ni baik. Wallahi aku bawa ambil buah ni daripada kebun, padahal dah tersimpan tu sebulan. Jadi wallahi, sumpah tujuan dia apa? Untuk bagi tahu bahawasanya benda ni sungguh. Pada hari kiamat itu juga terjadi kecelakaan dan sengsara yang tidak ada bandingannya. Adapun Quran jelas dan nyata besar mulianya, kerana dalam Quran itu tercantum jalan bahagia dan jalan celaka di dunia dan akhirat. Jadi jelas Al-Quran itu mulia, hari kiamat itu pun mulia. Jadi di sini perbahasan akan diceritakan tentang maksud daripada Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran. Dan perbahasannya agak panjang. Dan perbahasan ini satu perbahasan yang menarik sebenarnya. Lihatlah lagi, Allah bersumpah dengan bintang. Contoh dalam suratul Najmi, Allah Ta'ala berfirman, "Wan najmi idza hawa." Demi bintang ketika terbenam. Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang di situ. Jadi dikata lihatlah, kita kalihkan perhatian kepada masalah yang baru. Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang, sebagaimana permulaan surah yang kita tafsirkan ini. Di dalam suratul Nazi'at, Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang. Itu mengikut tafsiran dia, mengikut mazhab ataupun pendapat sebahagian ulama, seperti mana yang kita bahaskan tadi. Di sini pada awal surah Allah Ta'ala memulakan dengan bersumpah dengan bintang dan juga dengan benda-benda yang lain. Ada di antara manusia yang memandang hina dan rendah bintang-bintang itu, kerana bintang, matahari dan bulan itu hanya termasuk alam madah. Alam madah ni maksud dia apa? Yakni alam benda sahaja. Dia bukan benda yang hidup. Dia benda biasa. Jadi ada sebahagian manusia daripada kalangan orang beriman, dia terlalu memandang rendah bintang-bintang di langit, sehingga dia dianggap benda itu tak ada apa. Ada di antara manusia yang memandang hina dan rendah bintang-bintang itu, kerana bintang, matahari dan bulan itu hanya termasuk dalam alam madah, yaitu yakni alam benda sahaja, benda yang bukan hayawan dan bukan roh, yang tidak mempunyai roh. Maka diperlekehkan. Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang untuk menunjukkan bahawasanya bintang ini ada kebesarannya, ada menunjukkan kebesaran Allah di situ, yang hanya jadi halangan untuk rohani manusia. Cuba tu tengok, kadang-kadang orang tu dia orang ahli sufi, ada sebahagian kadang-kadang dia menolak ilmu. Dia nak hanyalah semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak memandang kepada perkara yang lain. Sedangkan fi khalqis samawati wal ard la ayatin liul albab. Dalam kejadian langit dan bumi itu banyak menjadi petunjuk bagi mereka yang mempunyai akal yang pintar. Yang hanya jadi halangan untuk rohani manusia. Tiada mereka hendak memerhatikan dan menyelidiki hikmah-hikmah Allah pada bintang-bintang dan benda-benda lain itu, dan apa-apa kemaslahatan alam yang bersangkut paut dengan segala-galanya itu. Mereka hanya memandang bintang itu sebagai benda sahaja. Mereka tidak mengkaji dan tidak menyaksikan kebesaran Allah di situ.
Mereka ini berpendapatan, yakni berpendapat, kalau pendapatan ini lain pula bahasa kita tak? Pendapatan ini gaji. Mereka berpendapatan, yakni berpendapat bahawa alam madah, kita alam hayawan ataupun alam yang punya roh. Kalau kita adapun bintang-bintang di langit dinamakan sebagai alam madah. Mereka ini berpendapat bahawa alam madah, alam benda sebagai bintang-bintang dan seumpamanya itu hanya semata-mata halangan rohani manusia. Dia kata, aku tak mau mengaji bintang-bintang dan sebagainya, itu semua dunia. Aku tak mau mengaji fizik, itu semua dunia. Aku tak mau mengaji sains, itu semua dunia. Ini golongan ni. Golongan mukmin yang tak nak memerhatikan tentang kehebatan alam, disitulah terbukti kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menganggap ini sebagai penghalang untuk mereka melakukan ibadah. Hanya semata-mata halangan rohani manusia untuk mencapai kesucian dan darjat yang utama. Mereka berpendapatan bahawa barang siapa yang menghendaki keredaan Allah, maka hendaklah ia menjauhkan dirinya daripada alam benda sekaliannya. Ulama kita banyak yang mahir dalam ilmu falak. Di antaranya Syekh Yasin Al-Fadani. Itu dia ada sebuah kitab Mukhtasar Muhadzab, membahaskan tentang ilmu falak. Dan dia ulama yang Masya Allah, husni dunia. Tasawuf pun dia ni, ilmu yang zahiriyah pun dia belajar semua. Imam Al-Ghazali, semua ilmu dipelajari. Jadi ilmu itu bukan penghalang untuk kita mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah. Tidak. Bahkan ilmu itu adalah sebagai satu loncatan untuk kita mencapai darjat yang tinggi. Sebab itu Imam Al-Ghazali pada mula-mula dia mabuk tasawuf. Pada mula-mula dia mabuk tasawuf sebab Imam Al-Ghazali ini kalau kita baca kisah dia, dia mula-mula dia masuk ilmu zahiriyah, ilmu fiqh, ilmu akidah dan sebagainya. Lepas tu baru dia masuk dalam ilmu tasawuf. Ketika permulaan dia masuk dalam ilmu tasawuf, dia mengatakan ilmu yang lain itu penghalang untuk dia mencapai darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada permulaan. Bila dia dah lama dalam tasawuf, dia mengatakan bahawasanya segala ilmu itu sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah. Beza. Mereka ini berpendapatan bahawa alam madah, alam benda sebagai bintang-bintang dan seumpamanya itu hanya semata-mata halangan rohani. Ini pemikiran yang cetek sebenarnya. Pemikiran orang yang baru masuk ke dalam ibadah. Pemikiran orang yang baru masuk dalam berjalan menuju kepada Allah. Hanya semata-mata sebagai halangan rohani manusia untuk mencapai kesucian dan darjat yang utama. Banyak ulama yang dia itu muhaddis, sufi, bahkan dia itu ahli dalam ilmu astronomi. Banyak ulama yang begitu. Mereka berpendapatan bahawa barang siapa menghendaki keredaan Allah, barang siapa yang nak mendapat keredaan Allah, maka hendaklah ia menjauhkan dirinya daripada alam benda sekaliannya. Dijauhkan diri daripada perbahasan-perbahasan yang tak bersangkut paut dengan Allah. Itu pada pandangan dia. Sedangkan kalau kita memikirkan tentang kejadian bintang dan sebagainya, itu semakin menghampirkan diri kita kepada Allah. Kerana kita semakin ta'ajub dengan apa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah ia menyiksa badan jismaninya, badan kasarnya untuk bahagia rohaninya, badan halusnya. Yang ini dia riyadhah. Hendaklah dia sentiasa puasa setahun, kita kata, menyiksa jismaninya untuk makanan rohani dia. Baik, hendaklah ia menjauhkan perhatian dan fikirannya daripada memerhatikan dan menyelidiki hikmah-hikmah Allah dan pertalian kemaslahatan alam dengan benda-benda itu. Jadi supaya orang yang baru taubat daripada dosa, dia ambil TV rumah ni lempar buang. Sebab ni dunia dia kata. Ini pemikiran yang cetek. Orang tu baru masuk dalam ilmu tasawuf dan sebagainya, dia koyak sikil dia. Sebab yang ni dunia dia kata. Sedangkan dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat tanaman akhirat. Yang penting hati kita sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kepada mereka yang tersebut itu Allah Ta'ala bersumpah dengan benda-benda itu, ini segala bintang di langit, untuk menerangkan, menceritakan kepada dia besar pandangan Allah kepada benda-benda itu, dan menerangkan bahawa Allah sekali-kali tidak marah dan tidak murka
kepada orang-orang yang mempergunakan benda-benda itu selama mereka tiada melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Guru saya, Kiai Haji Osman Siregar, itu ulama yang sufi dan dia ahli falak. Saya belajar dengan dia. Dia sufi dan dia falaki. Jadi bukan satu penghalang untuk orang yang menghampirkan diri kepada Allah mempelajari ilmu yang lain yang bersangkutan dengan perkara yang duniawiyah. Jadi maka kepada mereka yang tersebut itu Allah bersumpah dengan benda-benda itu, yakni bersumpah dengan bintang-bintang tersebut tujuan untuk menerangkan besar pandangan Allah kepada benda-benda itu dan menerangkan bahawa Allah sekali-kali tidak marah dan tiada murka kepada orang-orang yang mempergunakan benda-benda itu selama mereka tiada melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Kita memandang kehebatan matahari, bulan dan sebagainya, cuma kita memandang mereka itu sebagai makhluk. Bukanlah sampai kita kagum dengan matahari bintang, kita menyembah dia, tidak sampai situ. Itu dari di luar batasan. Jadi Allah tidak murka dan tidak marah kepada orang-orang yang mempergunakan benda-benda itu selama mereka tiada melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Ya, tetapi Allah memuji orang-orang memerhatikan hikmah-hikmah Allah yang ada pada benda-benda itu untuk mendalamkan iman. Jadi kita memerhatikan langit dan bumi, memerhatikan segala kejadian alam, tujuannya apa? Sebagai wasilah, sebagai tangga untuk memperteguhkan iman kita. Karena tidak ada seorang pun yang boleh menjadikan seperti mana yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendalamkan, untuk memperteguhkan iman dan untuk memakaikan benda-benda itu menurut hikmah-hikmah Allah. Kita menggunakan matahari. Ya, kita menggunakan matahari. Orang jemur baju waktu bila? Waktu matahari ada. Jadi kita menggunakan matahari. Kita menggunakan hikmah yang telah yang telah dijadikan Allah untuk kita. Adapun di antara manusia yang melampaui batas memuliakan, ada sebagian manusia yang terlampau memuliakan matahari dan bulan dan bintang-bintang di langit, sehingga mereka beranggapan itulah Tuhan yang sebenar. Ada pula di antara manusia yang melampaui batas memuliakan dan membesarkan bintang-bintang dan benda-benda yang lain, yakni segala bintang-bintang di langit dan sebagainya, sehingga mereka berkepercayaan bahawa benda-benda itu Tuhan pula yang mempunyai kesaktian turut mengurus alam bumi ini sebagaimana urusan Tuhan terhadap makhluknya. Ya, tertambah bila waktu gerhana matahari gerhana bulan, mereka menyembah kerana mereka beranggapan matahari dan bulanlah yang sangat berkuasa di alam ini. Ada sebahagian manusia yang kufur sehingga menyembah alam maddah, menyembah perkara yang selain Allah. Maka kepada mereka Allah bersumpah dengan benda itu serta disifati dengan sifat-sifat makhluk, bukan sifat ketuhanan, supaya mereka insaf bahawa kepercayaan mereka terhadap benda itu melampaui batas, sehingga mereka menyangka bahawa benda-benda itu Tuhan pula. Jadi Allah Ta'ala bersumpah pada dua golongan. Bersumpah dengan matahari, bintang di langit pada dua golongan. Yang pertama, golongan yang tidak memerhatikan kebesaran Allah yang ada pada matahari dan bulan. Yang kedua, Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari dan bulan dan bintang-bintang di langit kepada mereka yang menganggap matahari, bulan, bintang itu sebagai Tuhan, untuk menolak kepercayaan mereka terhadap benda tersebut. Sekianlah kita terangkan secara ringkas maksud dan tujuan perkataan qasam. Allah berfirman dengan sumpah. Yani di antara maksud tujuan Allah bersumpah itu antaranya itu untuk menolak kepercayaan ataupun untuk menyatakan perkara itu adalah perkara yang benar dan sebagainya. Sekianlah kita terangkan secara ringkas maksud dan tujuan perkataan qasam. Perkataan qasam yakni Allah berfirman dengan sumpah. Ini Allah Ta'ala datangkan beberapa kalimah dalam bentuk sumpah yang acap kali bertemu oleh kita dalam Al-Quran yang mulia. Sehingga ada ulama yang membahaskan tentang tajuk qasam dalam Al-Quran. Apakah lafaz qasam dalam Al-Quran? Apakah tujuan dan sebagainya?
yang acap kali bertemu oleh kita dalam Quran yang mulia, di lain-lain surah atau di lain-lain ayat nanti. Tidak akan kita ulangi menerangkan seperti di sini. Jadi di sinilah perbahasan maksud Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran yang akan datang sampai di akhir kitab tidak akan dibahas lagi katanya. Kecuali kalau keadaan memaksa, keadaan terdesak kita akan bahas lagi kata. Sebab itu hendaklah pembaca perhatikan baik-baik keterangan di atas. Sekarang marilah kita kembali kepada tafsir ayat yang tertulis di atas, yaitu pada ayat yang pertama. Kita balik kepada tafsir. Pada ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman wan nazi'ati naz'a. Allah bersumpah dengan nazi'at, yaitu bintang-bintang yang berjalan secepat-cepatnya. Pada ayat yang kedua Allah bersumpah dengan nasyitah, yaitu bintang-bintang yang berpindah-pindah dari satu burus ke burus yang lain. Pada ayat yang ketiga Allah bersumpah dengan sabihat, yaitu bintang-bintang sayyarah. Ada tasydid pada ya, bintang-bintang sayyarah. Dalam kitab Al-Khulasatul Wafiyah karangan bagi Kiai Zubir Umar Al-Jailani, dia mengatakan bintang itu terbahagi kepada 3. Satu, bintang di langit. Yang kedua, bintang kawakibus sayyarah ataupun kita namakan sebagai planet. Yang keempat dinamakan sebagai kawakibus thawabit, bintang-bintang yang tidak bergerak. Ini kita bahas sedikit perbahasan dalam ilmu falak ataupun dalam ilmu astronomi. Baik, dalam kitab Al-Khulasatul Wafiyah Kiai Zubir Umar Al-Jailani dia mengatakan bintang itu terbahagi 3. Ini di sisi pandangan Islam ataupun diambil tafsiran daripada ulama-ulama terdahulu. Bintang itu terbahagi kepada 3. Yang pertama al-kawakib fis sama'id dunya, bintang yang berada di langit dunia. Katanya untuk merejam syaitan. Allahu a'lam. Bintang di langit dunia untuk merejam syaitan. Yang kedua dinamakan sebagai al-kawakibus sayyarah dalam bahasa Arab. Kawakib bintang, as-sayyarah yang berjalan. Kalau dalam bahasa kita sekarang kita namakan sebagai planet. Karena planet itu sentiasa bergerak. Baik, kawakibus sayyarah itu ada 7. Langit yang pertama bulan. Ini kita berlaku mengikut mazhab Batlimus. Jangan dijadikan isu. Ini kita mengikut mazhab Batlimus. Batlimus mengatakan bumi sebagai markas alam ataupun paksi alam. Jadi pada langit yang pertama itu bulan, dinamakan orbit bagi bulan ataupun falakul qamar, falak bagi bulan ataupun orbit bagi bulan. Itu langit yang pertama. Langit yang kedua Atarid. Langit yang ketiga Zuhrah. Langit yang keempat Syams, matahari. Matahari berada pada langit yang keempat. Itulah yang mazhab yang diikuti oleh kebanyakan ulama Islam, Al-Kindi, Ibn Sina, Al-Farabi dan sebagainya. Langit yang kelima Mirrikh ataupun kita panggil planet Marikh. Langit yang kelima Mirrikh ataupun dalam bahasa orang putih dinamakan Marikh. Langit yang keempat, yang keenam Mushtari. Langit yang ketujuh Zuhal. Jadi 7 inilah dinamakan sebagai 7 bintang yang berjalan. Sehingga ada ilmu dinamakan ilmu bintang 7. Itu cerita lain. Itu haram dipelajari. Ilmu bintang 7. Itu haram dipelajari. Ilmu nujum kita kata. Itu masuk dalam ilmu nujum. Kalau orang curi pada waktu ini, dia akan lari ke arah selatan. Itu ilmu nujum. Orang curi pada waktu sekian, dia akan lari ke arah timur. Itu ilmu nujum. Jadi itu dinamakan sebagai kawakib as-sayyarah, bintang-bintang sayyarah ataupun dinamakan planet. Yang ketiga dinamakan kawakibus thawabit. yakni bintang yang tidak berjalan. Itu tak terhitung jumlahnya, terlalu banyak. Itu berada pada langit yang ke-8, tak terkira banyaknya, mungkin ribuan, wallahu a'lam. Jadi yang ke-8 itu dinamakan kawakibus thawabit atau bintang-bintang yang tidak bergerak.
bergerak, tapi kerana jauh daripada bumi maka seolah-olah tidak bergerak, maka dinamakan sebagai kawakibus tawabit. Maka kata ulama dalam ahli falak mengatakan burus itu terletak pada langit yang ke-8, dan manazil qamar itu pun terletak pada langit yang ke-8. Susah nak bahas masalah falak ni, ikut tradisi Islam tu payah. Jadi pada ayat yang ketiga Allah Ta'ala bersumpah wasabihati sabha, iaitu bintang-bintang sayyarah, yakni planet. Cuma kalau kita terjemahkan planet kita akan faham ada 10 atau 9. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah 7 bintang yang berjalan daripada langit pertama bulan, Atarid, Zuhrah, Matahari, Batu Mirrikh, Mushtari, Zuhal, yang berjalan di lapangan hawa, yakni dia berjalan di falaknya sendiri, yakni dia berjalan di orbitnya sendiri. Pada ayat yang keempat diterangkan Allah sabihat. Sabihat itu sabiqat, yakni berdahulu-dahuluan dalam peredarannya. Bulan lebih cepat bergerak daripada matahari. Matahari pasti lebih cepat bergerak daripada Zuhal mengikut kedudukan masing-masing. Umpamanya bulan cukup beredarnya dalam sebulan, kerana bulan berada pada langit yang pertama. Bumi beredar dalam setahun kerana dia berada pada langit yang keempat. Dan yang lain-lain ada pula yang beredar dalam beberapa tahun. Paling jauh Zuhal, dia paling lambat pergerakannya kerana dia paling jauh daripada kedudukan markas alam, iaitulah bumi. Pada ayat yang kelima Allah Ta'ala menerangkan bahawa bintang-bintang sabiqat, pada ayat yang berbunyi fasabiqati sabqa, Allah menerangkan bahawa bintang-bintang sabiqat itu yang turut bekerja di dalam urusan alam bumi ini. Jadi seolah-olah bintang sabiqat itu yang mentadbirkan alam. Umpamanya kerja matahari, memancarkan cahaya terang dan panas guna kemaslahatan isi bumi. Kalaulah matahari tidak memancarkan cahayanya, tidak mungkin kita akan merasai siang. Kita sentiasa dalam keadaan gelap gelita, dan tak mungkin kita dapat menentukan waktu sembahyang zuhur dan asar, kerana asar itu dan zuhur waktunya berkaitan dengan pergerakan matahari. Dan berpindahnya matahari itu daripada satu burus ke burus yang lain berguna untuk berubahnya musim-musim dalam tiap-tiap tahun. Contoh, kalau matahari berada di selatan, maka negeri di sebelah utara akan kesejukan. Kalau matahari berada di utara, negeri yang di sebelah selatan akan kesejukan. Kalau matahari berada di utara dan negeri kita berada di utara, maka negeri kita akan menjadi panas. Itu di antara pembahasan dalam ilmu falak. Kalau matahari berada di khatul istiwa, maka ketika itu kita akan rasa bersamaan waktu siang dan malam. Jadi pindahnya matahari itu dari satu burus kepada burus yang lain berguna untuk berubahnya musim dalam tiap-tiap tahun. Kalaulah matahari itu tidak bergerak daripada satu burus kepada satu burus, pasti kita akan sentiasa kepanasan ataupun kita akan sentiasa kesejukan kerana tidak merasai cahaya matahari. Itu yang dimaksudkan dengan matahari itu mentadbir. Bukan kita kata matahari itu mentadbir seperti Tuhan mentadbir, tidak begitu. Yani matahari itu ada gunanya. Ada gunanya itulah yang ditafsirkan sebagai mentadbir. Kerja bulan pun begitu pula, yaitu dengan bertukar-tukar nama bulan itu berubah pasang naik dan pasang turun di lautan dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai mentadbir. Dengan sebab adanya bulan, maka air laut itu akan pasang surut dan sebagainya. Itu dimaksudkan sebagai mentadbir. Banyak lagi. Bekerja bintang-bintang sabiqat itu dalam urusan bumi ini, kerana kita pun dalam syarak, kita menentukan waktu sembahyang itu di atas pergerakan matahari. Kalau matahari belum naik, masih ada waktu subuh. Ketika matahari berada 19 darjah di ufuk timur, kita masuk waktu subuh. Apabila matahari naik 4.5 darjah daripada ufuk timur, maka itu permulaan masuknya waktu duha. Bila matahari naik tegak di atas kepala,
masuk waktu zuhur. Kemudian apabila bayang itu seumpama sesuatu yang kita dirikan, itu masuknya waktu asar. Jadi panduan kita adalah pergerakan matahari. Apabila matahari terbenam di ufuk barat, maka masuknya waktu maghrib. Apabila matahari jatuh kadar 19 darjah ataupun 17 darjah daripada ufuk barat, maka masuknya waktu isya. Jadi penggunaan ataupun penentuan waktu sembahyang kita pun berdasarkan matahari. Dalam menentukan kiblat pun kita menentukan kiblat dengan menggunakan kaedah matahari. Bulan, masuknya awal bulan itu ditentukan dengan bulan. Masuknya awal bulan bagi setiap bulan itu ditentukan dengan hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan dan rayalah kamu kerana melihat anak bulan. Jadi matahari dan bulan itu kita jadikan sebagai pedoman untuk kita menentukan masa waktu sembahyang dan sebagainya. Baik. Bekerja bintang-bintang sabiqat itu dalam urusan bumi ini bukanlah sebagai kerja Tuhan. Itu ditegaskan. Bekerja bintang-bintang sabiqat itu dalam urusan bumi ini bukanlah sebagai kerja Tuhan, mentadbirkan dan menguruskan makhluk. Tetapi yang dimaksudkan mentadbir, yang dimaksudkan mengurus, hanya sebagai benda dan tempat atau waktu menzahirkan perbuatan Allah terhadap makhluknya di muka bumi ini. Sebab itulah disyariatkan sembahyang gerhana. Sebab itulah disyariatkan sembahyang gerhana. Kerana kita akan menjadi, pada zaman dulu bila berlaku gerhana matahari, mereka berada dalam ketakutan. Kerana mereka menyangka kiamat dah berlaku. Jadi manusia diarahkan taubat, kerana disitulah perbuatan Allah. Allah bersumpah dengan segala yang tersebut itu untuk menerangkan bahawa segala yang tersebut itu besar harganya, besar nilainya, kukuh buatan dan susunannya, dan besar guna dan faedahnya. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan an-nazi'at, an-nasyiqat, as-sabiqat, as-sabihat dan sebagainya. Sungguh pun begitu, sekaliannya bukan Tuhan, tetapi sekaliannya tunduk dan ta'alluq di bawah kemahuan iradah dan perintah Tuhan, yaitu Allah. Segala pergerakan matahari dan bulan itu berdasarkan segala kehendak dan kemahuan Allah. Orang yang sesat di lautan, tak ada kompas, maka dia akan menggunakan matahari sebagai panduan arah. Disitulah dia akan melihat kebesaran Allah yang ada pada matahari itu. Sungguh pun tak dapat tidak terjadi apa-apa yang dijanjikan Allah datangnya kepada mereka nanti, yang diterangkan dalam surah An-Naba yang lalu. Sungguh-sungguh tak dapat tiada terjadi apa-apa yang dijanjikan Allah datangnya kepada mereka nanti, yang diterangkan dalam surah An-Naba yang lalu. Yakni Allah Ta'ala menjanjikan manusia itu akan dibangkitkan kembali. Itu pasti berlaku. Tidak akan ada yang menghalangi. Begitu pula apa-apa yang dijanjikan datangnya yang diterangkan dalam surah An-Nazi'at ini, yaitu pada ayat ke-6 dan ayat ke-7. Ayat ke-6 berbunyi, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Pada ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, diiringi tiupan sangkakala yang kedua. Itu pun pasti akan berlaku. Pada ayat yang ke-6 dan ayat ke-7 diterangkan Allah bahawa mereka akan menemui hari yang bergoncang-goncang sangat bumi dan isinya, dan diiringi oleh kegoncangan langit dan segala isinya. Pada ayat yang ke-8 dan ayat ke-9 menerangkan hebat dan dahsyat ketika dan waktu itu. Ayat ke-8 berbunyi, qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Hati ketika itu berada dalam ketakutan yang bersangatan, dan pandangan mata kita tunduk dalam keadaan kehinaan. Pada ayat yang ke-8 dan ayat ke-9 menerangkan hebat dan dahsyat ketika itu dan waktu itu, yaitu segala hati tidak terkecuali, semua hati akan merasai. Hati ketika itu sangat ketakutan dan segala mata tunduk dengan rendah dan kehinaan. Pada ayat ke-10, ke-11 dan ke-12. Ayat ke-10, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah
Ayat ke-10, ke-11, ke-12 Allah menceritakan perkataan orang-orang yang tidak percaya akan berbangkit. Dan Allah Ta'ala menghikayatkan apa yang dikatakan orang kafir ketika mereka berada di dunia, ketika disampaikan kepada mereka tentang kebangkitan semula. Pada ayat ke-10, 11, 12 Allah menceritakan perkataan kalimah-kalimah yang diucapkan orang-orang yang tiada percaya. Ini orang kafir yang ingkar akan berbangkit dan hidup kembali di alam akhirat. Perkataan mana sengaja mereka bermain-main, istihza, mengolok-olok, bermain-main, buat olok-olok dan berolok-olok, iaitu adakah kami akan dikembalikan sesudah mati kami, hidup kembali dengan hidup kami cara sekarang. Cara sekarang itu terjemahan daripada Al-Hafirah. Jadi kami akan dihidupkan kembali sebagaimana kami dalam dunia. Adakah boleh dihidupkan kami kembali seperti mana kami dalam dunia? Adakah kami akan hidup kembali sesudah tulang belulang kami bercerai-berai dan hancur dan berlubang-lubang? Mereka berkata pula, tentu hidup yang akan datang itu sebenarnya hidup kembali yang jadi kerugian. Itu mereka berkata dalam bentuk mengejek, bukan mengakui. Mereka mengaku bila? Ketika mereka berada pada tiupan sangkakala yang kedua. Karena kata ulama, di antara dua tiupan sangkakala itu, orang kafir tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dua tiupan itu mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ditiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali, mereka kata apa? Celakalah kami. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami? Kerana apa? Kerana mereka merasai nikmat daripada azab itu pada di antara dua tiupan. Apabila ditiup sangkakala yang kedua, mereka nampak dah mereka akan diazab dalam api neraka. Sebab tu mereka berkata dalam surah Yasin, Allah telah hikayatkan, qalu ya wailana. Mereka berkata, celakalah kami. Ma ba'atsana, siapakah membangkitkan kami? Mim marqadina, daripada tempat tidur kami. Jadi yang ini Allah telah hikayatkan perkataan mereka di dunia. Mereka berkata secara olok-olok, secara mengejek. Oh, tentu nanti hidup kami akan datang, kalau sebenarnya berlaku, hidup kami akan menjadi kerugian. Itu bukan ikrar, itu hanyalah semata-mata ingkar ataupun mengejek daripada mereka. Pada ayat ke-13 dan ayat ke-14 Allah mengatakan, ayat ke-13 Allah Ta'ala berfirman, innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah. Allah mengatakan kejadian hidup kembali di akhirat itu nanti sangat cepat. Daripada ditiupkan sangkakala yang kedua, terus manusia akan dibangkitkan kembali. Sangat cepat. Seolah-olah satu teriak atau satu tiupan, manusia semua bangkit, dihidupkan kembali. Itu menunjukkan kekuasaan Allah dalam menjadikan sesuatu. Tidak ada perkara yang menghalangi. Tidak ada perkara yang menghalangi. Baik. Itu tafsiran daripada ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-14 daripada suratun Nazi'at. Kemudian sesudah mereka hidup, tiba-tiba mereka telah berada di atas bumi yang putih, iaitulah padang mahsyar. Hal ataka hadithu Musa, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita nanti, ambil daripada ayat yang ke-15 sampailah ayat yang ke-26. Semuanya cerita berkaitan tentang hari kiamat. InsyaAllah kita sambung lagi lepas raya insyaAllah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.